Tengok soalan Tuan Arif. Okey, ada. Sekejap Saya cuba baca soalan Tuan Arif kat sini. Waalaikumsalam Tuan Arif. Rumah leasehold tahun 1977 di Melaka. Owner Melayu. Dalam geran tak ada stated kod A atau rizab Melayu. Buyer dan bumi. Okey, adakah proses konsen dari state government akan mengambil proses yang lama sebab dari bumi ke non bumi? Saya diberitahu state government akan reject permohonan kali pertama kalau buyer non bumi. Kemudian lawyer kena appeal dan mohon kali kedua, barulah state government akan approve. Betul ke? Okey, alright. Untuk menjawab soalan Tuan Arif ni, kena faham bila kita nak buat transaksi jual beli melibatkan hartanah leasehold yang ada sekatan kepentingan. Okey, macam mana nak cek sekatan kepentingan tu? Kita perlu tengok dalam dokumen geran lah, dokumen hak milik. Okey, so dalam dokumen geran tersebut biasanya dekat bahagian sekatan kepentingan tu dia ada tulis tanah ini tidak boleh dipajak, digadai, dipindah milik melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Okey, kalau ada termaktub di dalam geran tersebut sekatan kepentingan yang memerlukan kita membuat permohonan untuk mendapatkan kebenaran pindah milik terlebih dahulu, maka kita wajib memohon kepada pejabat tanah ataupun kepada pihak berkuasa negeri untuk mendapatkan kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah terlebih dahulu. Okey, so dalam kes macam Tuan Arif ni, sebenarnya bila melibatkan pembeli yang non bumi putera, okey, kebiasaannya memang betul. First application bila kita submit ke pejabat tanah akan tolak. Itu memang biasa berlaku lah. Tak kira lah hartanah kat Melaka ke, kat Kuala Lumpur ke, kat Selangor ke, semua lebih kurang sama sahaja. Okey, dan barang diingat, kalau misal kata hartanah tersebut diperoleh daripada penjual kurang daripada tempoh 10 tahun, biasanya memang agak sukar untuk dia mendapat kebenaran. Even though dia buat permohonan kali pertama ke, rayuan kali kedua ke, rayuan kali ketiga ke, biasanya permohonan untuk pindah milik kepada non bumi putera, daripada seorang bumi putera Melayu kepada non bumi putera, okey, kalau rumah tu diperoleh kurang daripada tempoh 10 tahun, selalunya memang akan berlaku masalah. Untuk buat pindah milik tu, konsen tu selalunya akan ditolak. Okey, jadi untuk menjawab soalan Tuan Arif, okey, apa yang Tuan Arif nyatakan dalam soalan ni memang benda tu biasa berlaku dan dalam keadaan-keadaan normal memang kita terpaksa buat permohonan kali kedua melalui appeal, rayuan, dan rayuan tu mungkin kali kedua diluluskan atau tidak, itu bergantung pada budi bicara pihak pejabat tanah ataupun pihak berkuasa negeri lah. Okey, jadi saya tak berani nak cakap benda tu boleh lulus ataupun tidak. Tapi macam kita perlu nyatakan dalam appeal tu kita perlu lampirkan dokumen-dokumen sokongan untuk menyokong permohonan kita, untuk mendapatkan kebenaran pindah milik tersebut. Okey, sebagai contoh, katalah penjual ni berada dalam keadaan yang sakit tenat sebagai contohlah, dan memerlukan rawatan segera daripada pihak hospital, dan penjualan rumah tersebut adalah untuk mendapatkan wang untuk perbelanjaan perubatan dan sebagainya. Itu antara contoh alasan-alasan kukuh yang perlu digunakan. Okey, ataupun mungkin rumah tersebut bakal dilelong sebabkan penjual tidak dapat melunaskan bayaran pinjaman kepada pihak bank. Okey, dan sekarang ni dah masuk ke fasa yang terpaksa ambil tindakan undang-undang oleh pihak bank, dan untuk mengelakkan pihak bank daripada meneruskan dengan tindakan lelongan, maka penjual terpaksa menjual rumah tersebut dan ingin memohon kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah lah. Okey, dan itu antara alasan-alasan yang boleh diguna pakai untuk membuat rayuan kepada pihak pejabat tanah lah. So itu yang saya boleh syorkan pada Tuan Arif. Okay, jadi kalau Tuan Arif nak dapatkan kebenaran juga daripada pejabat tanah, saya syorkan buatlah rayuan, dan bila dah buat rayuan tu pastikan rayuan tersebut ada what we call alasan-alasan yang kukuh, dan disupport, dan disokong dengan dokumen-dokumen yang diperlukan lah. Okey. Okey, Keith ada tanya kat sini.
Boleh jelas surat trustee ke? Terima kasih. Okey, surat trustee macam yang saya pernah terangkan sebelum ni lah, dalam rancangan live saya sebelum-sebelum ni, saya pernah terangkan berkaitan dengan trust deed. Trustee ni sebenarnya adalah pemegang amanah, pemegang amanah, yang mana kalau contoh kita sebagai ibu bapa, kita nak transferkan hartanah kita kepada anak, masa tu anak belum cukup umur. Anak tu belum cukup umur, jadi kita buat dokumen yang dipanggil sebagai trust deed. Trust deed, T-R-U-S-T-D-E-E-D, trust deed ataupun surat ikatan pemegang amanah. Okay, jadi trust deed ni tujuan dia adalah untuk memastikan bahawa hak dan kepentingan orang yang kita nak amanahkan tadi tu terjaga. Okay, contohlah macam tadi, kita nak pegang hartanah tersebut sebagai pemegang amanah kepada anak. Okay, kita dah niatkan kita nak beli rumah tu ataupun kita nak pindah milik kepada anak tadi tu, atas dasar mungkin kita nak secure lah hak anak tadi tu ke atas property tu. Jadi untuk membolehkan anak tadi menerima aset ataupun hartanah tersebut, kita masukkan dokumen yang dipanggil trust deed. Okay, sebab apa kita tak boleh nak transfer terus kepada anak tadi? Sebab anak tadi tu belum cukup umur. Okay, jadi bila anak tu belum cukup umur, kita risaulah, takut kalau misal kata kita meninggal awal dan sebagainya, dan kita risau takut kebajikan anak tu tak terbela, dan harta tu boleh kontes ataupun diambil alih melalui faraid dan sebagainya. Jadi kita buat dokumen trust deed. Okay? Jadi trust deed ni kita letakkan nama anak, kita letakkan nama anak sebagai penerima harta tersebut ataupun yang kita panggil sebagai beneficiary lah, sebagai beneficiary, dan kita ni yang kita namakan diri kita ni sebagai trustee, sebagai trustee. Jadi kita pegang harta tersebut sebagai pemegang amanah sahaja, tetapi harta tu sebenarnya adalah milik beneficiary tadi tu, milik anak kita. Jadi itu tujuan kita buat trust deed lah. Okay, dan trust deed ni perlu disimpan dengan baik, dan bila masa kita tengok anak kita tu umur dia dah mencapai umur dewasa, umur dewasa maknanya kat sini umur dia atas 18 tahun, kita nak pindahkan bahagian kita tadi tu sebagai pemegang amanah terus kepada anak kita sebagai beneficiary. Okey, jadi kita boleh buat permohonan ataupun buat pendaftaran borang pindah milik di pejabat tanah yang berkenaan, dengan melampirkan trust deed tersebut sebagai dokumen sokongan, dan kita tanda tangan macam biasa borang pindah milik ataupun borang 14A lah, untuk memindah milik daripada nama kita kepada nama anak tadi tu. So bila masa kita dah pindah milik, dah pindah milik dalam geran tu, nanti bila dah dipindah milik kepada nama anak, maka anak tadi tu akan menjadi pemilik berdaftar, pemilik berdaftar di atas geran tersebut lah. Dan dia bukan lagi sebagai beneficiary, dan kita bukan lagi sebagai pemegang amanah ataupun trustee. Jadi itu yang biasanya kalau kita buat urusan untuk trust deed ni, itulah dia punya senarionya. So saya harap saya dah jawab soalan Keith tadi. Cikgu ada cakap apa ni? Surat MITI dah ada, cuma kita konalah berhati-hati, terus fokus dan konsisten dalam aktiviti bisnes, terutama iklan dan terus iklan. Ada dapat komisen, saving kono buat, jangan habiskan income tak menentu sekarang ni, nasihat je. Terima kasih cikgu atas nasihat tu. Jadi semua sahabat-sahabat Bruding Hartanah, mana yang kata apa, mendengar ataupun dah baca apa yang cikgu komen tu, harap boleh ambil perhatian dan kita gunakanlah nasihat cikgu tu dengan sebaik mungkin lah. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas nasihat tu. Tuan Mahat. Tuan Mahat baru je WhatsApp dengan saya tadi. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. Borang 16A borang apa coach? Borang 16A ni borang gadaian. Bila kita membuat pinjaman dengan pihak bank, macam Tuan Mahat nak buat pinjaman dengan LPPSA kan, jadi dokumen yang kita perlu daftarkan di pejabat tanah untuk menggadaikan hartanah yang kita beli itu kepada LPPSA, itulah borang yang kita panggil sebagai borang gadaian ataupun borang 16A. Borang gadaian ataupun borang 16A. Jadi borang gadaian tu kita perlu tanda tangan, dan pihak penerima gadaian ataupun bank lah, penerima gadaian tu bank ataupun LPPSA, mereka juga akan menandatangan dokumen sebagai penerima gadaian.
Okey, jadi dua-dua pihak, kita sebagai penggadai, bank ataupun LPPSA sebagai penerima gadaian, bila mereka dah tanda tangan dokumen tu, kita akan matikan stamp. Okey. Bila melibatkan urusan dengan LPPSA, maka urusan untuk mematikan stamp tu dikecualikan daripada duty stamp lah. So itu antara kelebihan bila kita buat pinjaman dengan LPPSA. Bila buat pinjaman dengan LPPSA, duty stamp boleh dikecualikan. Okay, so bila dah dikecualikan duty stamp tu, maknanya kita hanya perlu bawa sahaja dokumen tu pergi ke LPPSA untuk diorang tanda tangan. Okay, dan bila dah tanda tangan, kita bawa pula dokumen tu pergi ke Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk di-endorse. Kita ada endorsement lah, kita ada minta pihak LHDN untuk COP mengesahkan bahawa duty stamp untuk dokumen 16A tu dikecualikan. Okay, so bila dah di-endorsekan, barulah kita boleh daftarkan dokumen 16A ataupun gadaian tadi tu di pejabat tanah. Okay, so pejabat tanah pula dia ada bayaran-bayaran yang dikenakan untuk mendaftarkan borang 16A tadi. Okay, sebelum tu saya nak ulas sikit. Kalau katalah kita buat pinjaman dengan pihak bank, borang 16A perlu dimatikan stamp dan ada duty stamp yang dikenakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri lah. Dia tak dapat pengecualian. Macam mana yang kita dapat pengecualian daripada LPPSA lah. So itu dia punya penerangan berkenaan dengan borang 16A tadi tu. Saya harap Tuan Mahat boleh faham lah. Oh, Putri pun dah join Mas. Okey, terima kasih Mas. Haslinda pun ada. Okey, terima kasih. Okey. Right, so siapa-siapa yang dah join ni, saya alu-alukan kalau tuan-tuan perempuan ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada saya, silakan. Okey, saya ambil masa lebih kurang dalam, ada lagi saki-baki tak sampai 10 minit lagi 10 minit lagi saya akan bersiaran secara live, sebab selepas ni saya nak terus buat perkara-perkara yang perlu saya selesaikan di pejabat. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan boleh ambil kesempatan ni lebih kurang dalam 7 ke 8 minit lagi untuk mengajukan persoalan kepada saya untuk saya menjawab lah. Okay. So ada lagi soalan-soalan lain? Okay, sila tanya, sila masukkan di ruangan komen. Okay, Tuan Mahat, macam mana, clear tak tadi? Penerangan saya berkenaan borang 16A. Okay, borang 16A untuk gadaian, borang 14A untuk pindah milik. Okay, so ada dua jenis borang yang kita perlu daftarkan. Satu, borang 14A untuk pindah milik daripada nama penjual kepada nama pembeli. Okay, satu lagi borang 16A untuk gadaian, untuk menggadaikan hartanah yang kita beli tadi tu kepada pihak bank ataupun kepada LPPSA lah. Jadi borang 16A tu kita panggil borang gadaian, dan dua-dua tu perlu didaftarkan di pejabat tanah. Okay. Okay, Tuan Mahat ada sambung pertanyaan ni. Sempat ke dalam tempoh PKP ni saya selesaikan urusan LPPSA itu? Dalam SPA itu klausa sebut 30 hari lepasan kena selesai untuk loan agreement. Okey, macam ni Tuan Mahat. Kalau yang melibatkan loan LPPSA, sebenarnya Tuan Mahat, langkah pertama yang perlu cek adalah kelayakan pinjaman Tuan Mahat dengan LPPSA dulu. Okey, so itu yang saya syorkan. Boleh masuk ke website LPPSA, cek kelayakan pinjaman berdasarkan loan calculator. Loan calculator ada dalam website LPPSA tu. Okay, so bila dah masuk dalam website LPPSA, dah tengok loan calculator, dah key in. Key in kita punya maklumat gaji kita, berapa allowance kita, berapa komitmen kita, berapa jumlah loan yang nak dipinjam. Tengok daripada website tersebut lulus ataupun tidak. Okay, boleh layak ataupun tidak untuk dapat pinjaman yang kita nak dapatkan tu lah. Okay, selepas dah key in maklumat dalam loan calculator LPPSA, okay, langkah seterusnya adalah, okay, bila kita nak sign SPA tu, biasanya kita akan terus nyatakan kepada pihak pemaju. Okay, macam Cik Mahat sekarang ni beli rumah daripada pemaju kan. Okay, terus nyatakan kepada pihak pemaju, Cik, saya nak buat loan dengan LPPSA. Okay, jadi dalam tempoh sekarang ni LPPSA menghadapi kekangan untuk proses pinjaman perumahan tersebut. Okay, pastikan bila kita cek dengan pemaju tu, dapatkan maklumat sama ada pemaju punya projek tu dah pun dikategorikan sebagai projek yang beri pembiayaan oleh LPPSA. Okey, so kena pastikan dengan pemaju, dan kita kena pastikan juga dengan LPPSA sama ada projek yang kita nak beli tadi tu, adakah projek tersebut masuk dalam pembiayaan LPPSA. Okay, ini pun penting juga. Selepas dah cek kelayakan pinjaman kita berapa, pastikan projek yang kita nak beli tadi tu memang projek yang dah dikategorikan boleh diberikan pinjaman oleh pihak LPPSA lah.
Okey, itu langkah yang kedua. Okey, langkah yang ketiga, bila dah bagi tahu dengan pemaju tadi yang kita nak buat loan dengan LPPSA, terus minta dengan dia, kalau boleh nak dapatkan perlanjutan masa. Perlanjutan masa untuk Cik Mahat proses pinjaman dengan LPPSA itu. Sebab memang dalam keadaan sekarang ni, proses untuk dapatkan kelulusan tu mengambil masa lebih panjang berbanding dengan biasalah. Okay, dalam keadaan biasa pun LPSA nak luluskan permohonan pun dia ambil masa sekurang-kurangnya dalam 2 ke 3 minggu. Barulah surat tawaran pinjaman tu boleh dikeluarkan oleh pihak LPSA. So dalam tempoh PKP ni saya rasakanlah sebab dalam tempoh PKP ni dalam sehari dua ni belum ada lagi permohonan klien saya yang buat untuk pinjaman LPSA. Ada yang dah proses sebelum PKP lah. So yang sebelum PKP tu alhamdulillah semua dah selesai. Okay, yang dalam tempoh PKP ni belum ada lagi. So dalam tempoh PKP ni saya rasa mungkin tempoh masa yang diambil oleh PPSA itu lebih panjang berbanding tempoh biasalah. Jadi itu yang Cik Mahat kena maklumkan, kena beritahu dengan pemaju dan kena dapatkan kebenaran daripada mereka untuk melanjutkan masa. Sebab proses untuk dapatkan kelulusan PPSA itu bakal mengambil masa yang lebih panjang berbanding dengan tempoh biasalah. Okay, jadi itu yang saya boleh syorkan pada Cik Mahat. Jadi kalau tadi saya percaya saya dah forwardkan quotation saya, Cik Mahat boleh tengok. Okay, daripada quotation tu nanti apa yang Cik Mahat perlu buat. Okay, yang langkah pertama cek dulu kelayakan pinjaman. Okey, kalau kelayakan pinjaman tak ada masalah dan boleh terus berhubung dengan pemaju, bagi tahu dengan pemaju yang Cik Mahat ingin buat loan dengan LPPSA. So adakah projek tersebut termasuk dalam projek-projek yang boleh biayai oleh LPPSA. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, terus bagi tahu dengan developer tersebut, dengan pemaju tersebut bahawa Cik Mahat akan buat permohonan LPPSA dan memerlukan masa yang lebih panjang. Okey, jadi nak minta pelanjutan masa untuk pastikan loan punya approval tu dapat perolehi dalam tempoh yang dah ditetapkan lah. Okay, so itu saranan saya. Okey, Aklil ada masukkan dia punya loan calculator tu. Okey, terima kasih Aklil. So Cik Mahat boleh klik dekat loan calculator punya link yang Aklil Hakim ada masukkan tadi tu. Okey, Puan Sherry ada tanya soalan kat sini. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya cadang nak beli tanah pertanian 300,000. Saya cadang nak guna loan dengan bank. Okey. Apa lagi hidden cost yang saya kena bayar? Kena standby cash juga. Okey. Puan Sherry nak beli tanah pertanian kena berhati-hati bila nak buat loan dengan bank. Bila nak buat loan dengan bank 300,000. Katalah harga rumah tu 300, harga tanah pertanian tu 300,000. Tanah pertanian dia tak boleh buat financing sama macam beli perumahan. Sama macam kita nak beli rumah, sebab tanah vacant land ataupun tanah kosong ni biasanya bank akan bagi pinjaman terhad setakat 60 ke 70% sahaja. Dia tak boleh pergi maksimum sampai macam kita biasa beli rumah sampai 90%. Kita boleh mohon pinjaman sehingga 90%. Tapi untuk tanah pertanian biasanya dia punya pinjaman tu terhad setakat 60, mungkin the most is 70% sahaja. Tak boleh pergi sampai 90%. Okey, jadi kena berhati-hati kat situ. Kalau nak buat juga pinjaman, kena ada standby cash jugalah untuk top up duit yang tak cukup. Okay, kalau misalnya kata loan yang kita mohon dengan bank tersebut, katalah harga tanah 300,000, loan yang kita dapat cuma 60% daripada 300,000, maka kita kena standby another 40% untuk top up lah duit yang tak cukup tadi tu. So itu yang pertama. Yang kedua, Puan Sherry kena faham valuation untuk tanah pertanian dia berbeza berbanding dengan rumah, dengan perumahan. Okay, so loan kita, bila kita nak buat, even though katalah kita dah dapat harga 300,000, saranan saya, better Puan Syari check dulu, market value dengan bank berapa. Kena check dulu market value dengan bank berapa. Mungkin bank akan valuekan, valuer yang bertugas bagi pihak bank tadi tu, dia akan valuekan harga nilai tanah tersebut lebih rendah berbanding harga 300,000 tadi. Okay, so itu obstacle-nya lah. Yang pertama, kena check berapa margin of financing yang bank boleh bagi. The most is up to 60-70% kalau tak silap saya untuk tanah pertanian. Okay, yang kedua, kena check berapa sebenarnya market value yang divaluekan oleh penilai hartanah untuk tanah tersebut. Kena pastikan value-nya betul-betul menepati dengan harga yang Puan Sherry nak beli. Kalau misal kata harga tu lebih rendah, dan bermasalah juga nanti bila nak buat loan lah. So kena pastikan dua perkara tadi tu, berapa margin of financing dan juga berapa market value yang valuer bagilah. Okay, so itu untuk menjawab Puan Sherry. Jadi kena standby cash tu memang perlu, perlu kena standby cash juga.
Okey. Soalan seterusnya daripada Tuan Farid Zain. Salam Tuan, Waalaikumsalam. Boleh ke tanah status pertanian bawah 1 ekar nak beli untuk letak 2 nama buyer? Okey. Kalau tak silap saya, tanah pertanian ni paling maksimum boleh 2 nama saya tak pasti boleh ke tidak. Sebab apa kurang daripada 1 ekar. Biasanya tanah pertanian untuk kurang daripada 1 ekar, pejabat tanah hanya membenarkan 1 nama sahaja. 1 nama sahaja. Jadi untuk menjawab soalan Tuan Farid ni, Tuan Farid perlu cek dengan pejabat tanah yang berkenaan. Kalau katalah tanah tu di negeri Selangor, perlu berhubung terus dengan mana-mana pejabat tanah di negeri Selangor lah. Kalau dapat tahu, katalah geran tu di Gombak sebagai contoh, ataupun di Kajang sebagai contoh. Jadi kalau katalah nak berhubung, boleh terus berhubung dengan pejabat tanah yang berkenaan. Kalau Gombak, kita berhubung dengan pejabat tanah kat Gombak lah. Kalau di Kajang ni kat pejabat tanah Ulangat lah. Jadi boleh terus berhubung dengan pejabat tanah, boleh terus tanya dengan diorang. Kalau tak silap saya, kalau less than 1 acre, nama tak boleh lebih daripada 1 nama. So itu saya minta maaf, saya tak dapat nak bagi kata putus. Jawapan tu agak kabur sikit lah. Jadi mungkin Tuan Farid boleh terus berhubung dengan pejabat tanah untuk dapatkan maklumat lanjut daripada mereka lah. Okey. Sekarang dah pukul 10.35, jadi saya rasa cukuplah setakat ni. Saya dalam rancangan 30 minit bersama saya. Anda tanya, coach jawab ni untuk pagi ni. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah join rancangan live kita pada pagi ni. Saya minta maaf kalau saya tak dapat nak menjawab soalan tuan-tuan puan dengan baik. Saya minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan di pihak saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang sempurna itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang dah bertanyakan soalan, dan memeriahkan lagi lah segmen 30 minit bersama saya pada pagi ini. Dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada sahabat-sahabat RAN, kepada Cikgu Jamrus, kepada Aslinda, kepada Shu, semua yang saya Aklil, semua sahabat-sahabat perundi-perundi hartanah, pejuang-pejuang hartanah yang saya kenal, yang ada namanya tertera pada pagi ini. Saya tak sebut tu, minta maaf lah, mungkin saya terlepas pandang. Jadi teruskan aktiviti dalam bidang perundingan hartanah. Teruskan mencapai impian anda. Target yang anda dah set untuk tahun 2021 ni, pastikan anda kejar impian tersebut. Pastikan anda buat saja apa yang anda dah rancangkan dan anda impikan. Dan dalam masa sekarang ni, walaupun kita dalam fasa pandemik COVID-19, kita masih lagi berperang nak melawan musuh yang kita tak boleh lihat ni. Satu je pesanan saya, kita jaga kita, dan pastikan kita jangan mengaku kalah. Kita terus fight dan kita terus kejar apa yang kita impikan. Macam saya punya cita-cita, saya punya matlamat daripada dulu sampai sekarang memang tak pernah berubah. Saya nak bantu 1,000 orang pejuang hartanah. Saya nak bantu 1,000 orang perunding-perunding hartanah, supaya 1,000 orang perunding hartanah, 1,000 orang pejuang hartanah ni boleh bantu pula 100,000 orang untuk memiliki rumah. Itu azam dan matlamat saya daripada tahun lepas. Saya bawa lagi ke tahun ni sebab alhamdulillah tahun lepas saya dapat bantu lebih kurang dalam file yang saya buka tu ada lebih kurang dalam 700 ke 800 file untuk tahun lepas. Jadi saya nak teruskan lagi misi saya tu. Jauh lagi nak kejar sebenarnya 100,000 tu. Tapi sebab tu saya cakap saya nak bantu 1,000 orang pejuang hartanah dulu, sebab saya faham saya seorang tak boleh nak bekerja. Saya tak boleh nak achieve target 100,000 orang pemilik hartanah tu, 100,000 orang pemilik rumah pertama. Jadi saya bantu 1,000 orang pejuang hartanah untuk mereka pula bantu sama-sama dengan saya bantu pula 100,000 bakal pembeli rumah dalam tahun 2021 ni, insya-Allah. So tanamkan azam, masih tak terlambat lagi, baru 18 hari bulan Januari hari ni, baru 18 hari kita dalam tahun 2021. Teruskan dengan usaha anda. Pastikan yang anda dah rancang, pastikan yang anda buat apa yang dah dirancang, dan pastikan anda dapat apa yang dah diimpikan. So itu saja daripada saya pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.